Baik, baik. InsyaAllah. Ambil air je Ustaz, ambil air. Beres. Akak kirim salam Zan. Macam mana? Akak kirim salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, lama tak jumpa semua. Itulah. Salam dekat Sakinah. Baik, insyaAllah ada Sakinah ni. Hari ni berjemaah, kelas berjemaah. Oh, Alhamdulillah. Okey tu. Ramai boleh dengar, insyaAllah. Dengan ramai-ramai. Khalis pun dah balik daripada asrama dah. Kan hari minggu lepas balik lah. Minggu lepas balik. Assalamualaikum Okey. Ustaz. Waalaikumsalam. Kalisat. Ustaz. Alhamdulillah. Dia hafazan dia dah lama tinggal lah tu. Kena ulang tadi. Kena ulang. Kena test. Itu test tunggal langgang. Kena ulang kali, ambil masa ulang. Maghrib ke Isyak ke asrama kan. Dengar. Baik Ustaz. Hilang dah. Kolah-kolah semua tak ada dah. Tinggal kolah mandi. Kolah tak ada. Tinggal kolah mandi. je. Allah Akbar. Dia makin dah masuk ni. Alhamdulillah. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar sihat? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Boleh ke Ustaz kalau nak mula? Kalau nak tunggu lagi ke? Baik, kita tunggu lagi 2 minit. Kita start 90 dia start insyaAllah. Okey. Oh, anak saya dah pergi dah Yaman hari Sabtu itu. Anak saudara ke anak? Anak saudara. Alhamdulillah. Pergi mana? Hadramaut ke Sanaa? Entahlah Ustaz, tempat dia tu saya tak tahu nak sebut. Tahu-tahu ya itu dapat surat, siap-siap pergi itu je 2 hari, 3 hari macam tu. Dia universiti ke ataupun Macam madrasah? pondok lagi ya Ustaz. Pondok Madrasah, lah. madrasah. Madrasah. Biasa Hadramaut lah. Hadramaut Ustaz. Saya rasa kalau kawasan tu lah Ustaz. Kawasan tu lah dia ada 2-3 benda dekat kawasan tu kan. Di situ lah. Dia transit dekat Mesir, dia pergi jumpa budak-budak Malaysia kat Mesir tu. Dia ikutlah pergi Al-Azhar, tengok pergi kuliah. Okey tu. Itulah. Kita orang pun okey lah. Dia sihat, dia berhubung okey lah. Alhamdulillah. Berapa tahun sana? Kata macam 4 tahun juga kot. Dia kata dia nak duduk situ 4 tahun lah dia kata. Saya pun tak pasti berapa lama program tu, mungkin dia nak ambil masa dia lah sebab dia pun muda lagi kan. Mungkin dia ambil masa duduk situ dulu. Baik. Okey tu Alhamdulillah. Saya pun tak faham kan Ustaz. Tu pun itulah. Baru nak tahu apa jadi kan. InsyaAllah. Banyak ilmu dapat sana. Betul. Baik, insyaAllah boleh kita mula. Boleh. Sila Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله العظيم. أما بعد. Tuan-tuan, sahabat-sahabat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ahli keluarga yang mendengar bersama-sama. Alhamdulillah pada malam ini Allah memberikan kita kesempatan, Allah memilih kita semua untuk sama-sama mendengar. Walaupun dekat saya ni tulis ada lebih kurang 12 orang yang ada pada malam ini, dan saya yakin lebih ramai lagi yang mendengar di samping tuan-tuan, mungkin ada keluarga, anak-anak dan sebagainya. Mudah-mudahan pada malam ini perbincangan kita mendapat manfaat. Kita dapat sedikit sebanyak memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan kita dapat ambil pengajaran daripada sesi tadabbur Quran kita, insya-Allah. Baik, pada malam ini kita menyambung surah yang ke-101 yang diberi nama dengan surah Al-Qari'ah. Baik, insya-Allah seperti biasa kita akan mulakan terlebih dahulu dengan talaqi. Kita akan sama-sama membacakan daripada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-11. Surah ini mengandungi 11 ayat. Saya bacakan terlebih dahulu, kemudian tuan-tuan ikut dan kita akan perbaiki sedikit sebanyak bacaan daripada surah Al-Qari'ah ini. Baik, saya jemput tuan-tuan untuk sama-sama buka mushaf. Yang ada mushaf, saya minta buka mushaf Al-Quran muka surat 600. Okey, muka surat 600, surah Al-Qari'ah, surah yang ke-101. Baik, insya-Allah kita bacakan terlebih dahulu, saya bacakan kemudian tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة. Baik, dalam ayat 1 sampai ayat ketiga ni ada pengulangan kalimah al-qari'ah. Sebutan yang kita kena jaga sini ialah satu, qa. Bunyi dia bukan qa. Jangan kita munculkan mulut qa. Sebetulnya ialah qa. Mulut kita adalah dibuka mulut kita, qa, bukan qa. Okey. Kemudian satu lagi ialah ain. Bunyi dia ialah ah. Jangan ah. Bunyi dia ah. Al-Qari'ah. Bukan Tadi Okey, Al-Qari'ah. Okey, baik. Kita sambung ayat yang keempat. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Baik, ayat kelima ni perhatikan kalimah kal'ihni. Sebutannya ialah ain, jangan kal'ai. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ain tu pada bawah bunyi dia ain. Kemudian matikan ha. Dengan bunyi dia adalah Sekali lagi kita ulang.
وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Sambung. فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه. Baik, dalam ayat ke-6 contoh ikhfa hakiki yang mana kita sembunyikan huruf selepas nun mati atau tanwin ke dalam kita sembunyikan nun mati atau tanwin ke dalam huruf ikhfa. Contohnya fa'amma man nun mati bertemu dengan huruf sa, yang ni huruf sa kita dah belajar sebelum ni, huruf ni keluar kat mana? Ujung lidah bawah gigi kacip atas. Sa. Jadi ketika kita mematikan dan menyembunyikan nun mati tadi dan kita membunyikan dengung bagi nun mati tadi, maka tempat dia ialah pada huruf sa. Fa'amma man saqulat man saqut, dia tak masuk lagi. Lidah tu dah dekat nak sebut sa. Itu namanya ikhfa, maksudnya sembunyi. Ikhfa ni maksudnya sembunyi. Kita sembunyikan huruf nun atau tanwin yang ada pada nun atau pada gunnah yang ada pada nun dan juga tanwin tadi ke dalam huruf sa. Ni nun mati bertemu sa. Jadi kita akan baca fa'amma man saqulat. Fa'amma man saqulat. Jadi huruf sa tu dah dekat nak masuk, tak masuk lagi. Okey. Sekali lagi kita ulang. فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية. Baik, kalau 3 ayat akhir tu semuanya hawiyah, mahiyah, ada ha gulung, ha yang tebal. Tapi yang akhir tu narun ha pedas. Okey, kalau kita baca Quran atau ketika kita jadi imam, kalau kita bawa surah ni, perhatikan pada ayat yang akhir itu ialah ha pedas. Yang macam narun hamiyah. Sebelum tu ya betul. Wa ma adraka ma hiya. Itu ha gulung. Narun hamiyah, huruf ha yang pedas. Baik. Insya-Allah kita selesai membacakan surah Al-Qari'ah ayat pertama sampai yang ke-11. Baik, insya-Allah malam ni kita sambung. Kalau tuan-tuan tengok dalam nota tajwid kita sambung malam ni ialah huruf sad. Betul. Huruf sad. Baik. Huruf sad, saya jemput tuan-tuan untuk tengok nota yang ada dalam yang disampaikan yang ada dalam grup. Baik. Kalau kita perhatikan malam ni tak ada huruf sad dalam surah kita baca ni sebenarnya. Tapi malam tak apa, kita tengok huruf sad. Baik, huruf sad keluar, tempat keluarnya ataupun kita sebut huruf sad ni keluarnya di mana? Keluarnya huruf sad ni sama macam huruf zai, sama juga dengan macam huruf sin. Tempat keluarnya sama. 3 huruf ni sama. Yang membezakannya ialah pada sifat.
Kalau kita tengok huruf zai, hujung lidah ditekan pada gigi kacip bawah. Huruf sin, hujung lidah ditekan atau diletakkan pada gigi kacip bawah. Begitu juga dengan huruf sad, hujung lidah ditekan pada belakang gigi kacip bawah. Maksudnya ialah lidah kita dalam keadaan rata. Okey, itu tempat keluarnya. Maksudnya lidah kita, hujung lidah ni belakang gigi bawah kita. Belakang gigi. Kita tak tekan ke atas langit-langit, kita tak tekan di belakang gigi kacip atas, kita tak tekan di bawah gigi hujung lidah, di bawah gigi kacip atas, tidak. Tapi lidah kita, hujung lidah ni berada di belakang gigi kacip bawah. Baik, apa bezanya zai, sin dan juga sad? Baik, ada beza dia. Yang menjadikan huruf tu bunyi dia pun berbeza. Sebutannya juga berbeza. Baik, yang pertamanya, sad ni dia ada satu persamaan dengan huruf sin, iaitu dia ada sifat yang dipanggil hamas, iaitu terlepas angin, terlepas nafas ketika menyebut huruf sad. Sama juga macam sin. Assalamualaikum warahmatullahi bismillah. Ada bunyi huruf sad, dia ada juga angin yang keluar. Contohnya Allahus samad. Kalau kita rasa ketika sebut huruf sad tu ada angin yang keluar. Baik, bagaimana huruf sad yang angin dia keluar? Dia ada satu sifat namanya itbaq. Kita tengok kat bawah tu ada itbaq. Itbaq ni keadaan lidah kita akan melengkung, seolah-olah macam mangkuk atau seolah-olah macam longkang. Dia macam melengkung, yang mana hujung lidah kekal di bawah. Hujung lidah tidak diangkat, cuma keadaan lidah tu melengkung dan menyebabkan angin tu akan keluar di tepi pipi kita, dinding pipi kita. Maka akan gelembung sedikit pipi ni. Akan naik sedikit pipi ni. Angin akan lalu di tepi dinding pipi. Maka itu adalah tempat angin tu lalu. Bila itbaq tu maksudnya ialah, kalau kita tengok dekat nota tu, itbaq tu maksudnya ialah hampir keseluruhan lidah melengkung ke langit-langit. Itbaq ni maksudnya ialah tertutup. Tertutup tu maksudnya ialah lidah tu mencakupi atau menutup langit-langit. Dia melengkung. Itu maksud itbaq. Huruf itbaq ada 3, ada 4. Sad, dot, ta, dha. Yang bermula dengan huruf sad ni. Lidah kita akan melengkung. Baik, bila melengkung tu, angin akan keluar di dinding pipi. Dia lalu dekat tepi pipi. Okey, antara lidah dan juga dinding pipi kita. Baik, satu lagi ialah isti'la, terangkat pangkal lidah yang menjadikan huruf ni tebal. Huruf sin, kalau kita tengok dekat dalam nota tu, huruf sin, sifat yang sama hanya satu sahaja, iaitu hamas. Sifat berlawanan sama dengan sad hanya satu, iaitu keluar angin. Tapi dia tidak tebal, dia bukan isti'la dan juga dia tidak melengkung lidah. Apatah lagi kalau huruf zai. Huruf zai hanya sifatnya jahar saja. Bahkan berlawanan dengan huruf sin dan berbeza juga dengan huruf sad lain. Huruf zai tak ada keluar angin, tak ada. Bunyi dia zzz. Dia tekan belakang gigi kecil bawah. Okey, huruf zai. Tapi kalau huruf sin ada angin sedikit, ada sifat hamas. Huruf sad juga begitu, ada angin, tapi huruf sad ni bunyi dia tebal, namanya isti'la. Kalau kita sebut huruf sad ni bunyi dia sa. Tak bunyi sa, bunyi dia sa. Okey, bunyi dia sa. Okey. Kalau baris bawah bunyi dia si. Masih lagi tebal, tapi jangan bunyi si. Si salah. Bunyi adalah si. Baris bawah ni kita dah bincang sebelum ni. Baris atas, fathah tu maksudnya buka. Mulut tu buka. Sa. Baris bawah maksudnya lidah kita akan ke bawah. Bahagian mulut kita ni akan ke bawah. Si. Itu maksudnya kasrah, bawah. Dhammah ni maksudnya ialah mudammatan syafatain. Maksudnya ialah memuncungkan bibir. Madmum syafatain. Maksudnya ialah memunculkan bibir. Su. Itulah kalau huruf-huruf, mana-mana huruf yang berbaris dhammah mesti muncung bibir. Okey. Jadi bunyi si, bunyi ialah si. Contohnya ihdinas si. Ihdinas sira, sira, si. Jangan ihdinas sira, si. Dia tak tebal macam tu. Huruf sad memang tebal, tapi tebal pada sad.
tidak tebal pada baris bawah. Jangan bunyi si. Bunyi adalah si. Si. Okey. Dia tebal pada sod, tidak tebal pada baris bawah. Bunyi baris bawah tu mesti juga dinipiskan. Jikalau kita sebut tentang tingkatan huruf yang tebal ni, atau keadaan huruf tebal ni, ketika baris bawah adalah tebal yang paling nipis. Masih lagi tebal, si, tapi bunyi dia si. Okey. Baris bawah tu mestilah dinipiskan. Baik. Dan huruf sod ni ada sifat yang sama. Sifat tunggal yang sama dengan sin, sifat tunggal yang sama dengan zai. Iaitu nama sifat ni ialah sofir. Maksudnya ialah berdesir. Berdesir huruf zai seakan-akan bunyi lebah. Z. Wattini wazzaitun. Bunyi dia z. Wazzaitun. Kalau huruf sin seolah-olah bunyi ular. Bis ada bunyi s. Okey. Kalau huruf sad seolah-olah macam bunyi siulan burung. Bunyi dia ialah Allahus. Ada bunyi s. Ada bunyi macam orang tiup whistle. Ada bunyi s. Itu bunyi macam orang siulan burung. Bunyi macam siulan burung lah. Macam bunyi burung bersiul. Jadi itu adalah sifat sofir, desiran namanya. Desiran yang sama, cuma keadaan sifat yang berbeza menjadikan bunyi dia pun berbeza. Huruf zai sifatnya tak ada hamas, maka bunyi dia seakan-akan bunyi desiran lebah. Huruf sin ada hamas, ada mengeluarkan angin, bunyi dia seakan-akan bunyi desiran ular. Huruf sod pula dia ada tebal, dia ada angin dan juga dia melengkung lidah, jadikan seolah-olah macam desiran burung atau siulan burung. Maka bunyi dia adalah so atau sod, so, si, su, as. Bunyi bunyi macam siulan burung atau bunyi macam whistle. Itu adalah desiran bagi huruf sod. Contohnya kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siro. Pastikan di bunyi bawah dengan si. Bunyi dia tebal tapi tidak boleh baris bawah tebal. Ini saya ulang balik yang saya sebut tadi. Siratal, ada bunyi macam siulan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu contoh dalam suratul Fatihah. Dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia ada sabdu pada kalimah sad, maka bunyi dia akan dengar jelas bunyi siulan dia. Allahus samad. Itu adalah siulan bagi huruf sad. Okey. Dan huruf-huruf ni, huruf isti'la tebal. Kalau tuan-tuan tengok huruf isti'la dia tebal. Tapi kalau huruf tu ada sifat itbaq, maka dia jauh lagi tebal berbanding isti'la. Kalau huruf isti'la ni ada juga sebahagiannya nipis. Tapi kalau huruf itbaq ni kebanyakannya adalah tebal. Hatta baris bawah pun dibaca dengan tebal. Okey, cuma baris tu masih lagi ni nipis. Wallahu alam. Soalan. Ustaz nak tanya, Silakan. kalau sebut huruf short ni, kita punya bibir tu kena muncung ke Ustaz? Ataupun tak perlu muncung? Baik. Soalan yang baik. Baik. Kalau tanya saya, untuk memudahkan sebutan, katalah kita memang payah nak sebut huruf short ni. Kalau kita tak mampu untuk tidak memuncungkan bibir, maka bolehlah muncungkan bibir sedikit. Macam sebut huruf dha juga, memuncungkan bibir. Tapi dia bukan menjadi sifat bagi huruf shad atau huruf-huruf yang lain untuk memuncungkan bibir ketika kita sebut. Kalau kita memuncungkan bibir ketika sebut, hanya satu huruf saja yang ada sifat tu. Selama-lamanya memuncungkan bibir iaitu sifat huruf waw.
huruf waw memang sifatnya selama-lamanya memunculkan bibir, apa jua baris, apa jua keadaan memang muncul. Wa, wi, u, au. Dia memang muncul. Tapi huruf sad memang tak ada muncul. Tapi kalau kita tak mampu, contohnya tak boleh Ustaz nak sebut huruf sad kalau tak munculkan bibir. Jadi macam huruf sin pula asalnya. Maka bolehlah kita buat. Tapi kita perbaiki. Sebaiknya janganlah kita munculkan bibir. Jangan so. Jangan so. Bunyi dia adalah so. So. Si. Su. Bunyi dia begitu. Tapi kalau tak mampu, maka bolehlah buat macam tu. Tapi bukanlah satu kewajipan. Atau bukanlah satu kemestian. Mesti buat. Boleh jadi huruf sad, tidak. Wallahu alam. Lain? Adi tak dengar sangat Adi. Suara kau betul jauh Adi. Ada soalan? Silakan. Adi ada soalan. Silakan. Kalau yang macam untuk lebah tadi tu, macam mana Ustaz? Saya kurang jelas untuk lebah tadi tu. Baik, desiran yang huruf yang mengeluarkan desiran lebah atau bunyi lebah tadi ialah huruf zai. Bunyi dia ialah z. Bunyi tu huruf zai. Za, zi, zu. Itu huruf zai mengeluarkan desiran lebah. Huruf zai ni dia lebih dekat dengan huruf zal. Tapi zal tak ada bunyi desiran. Dan dia tidak ada bunyi z. Tak ada bunyi z. Tak ada. Wa iz qa. Dia hanya sedikit saja. Wa iz qa. Tak bunyi wa iz qa. Tu huruf zai. Cuma saya ulanglah sedikit. Desiran lebah tu bunyi pada huruf zai. Contohnya wa hananan min ladunna wa zakatan, huruf zai. Huruf zai dia ada bunyi desiran lebah. Z, z. Bunyi begitu. Huruf sad tak ada. Huruf sad dia bunyi macam siulan burung. Bunyi dia bunyi begitu huruf sad. Itu bunyi huruf sad. Jelas ke? Ustaz, Ustaz kata huruf sad dia Ustaz kata lidahnya bersentuh dengan gigi kacip sebelah bawah. Saya biasa baca macam saya punya lidah tu sentuh gigi kacip atas seolah-olah nak sentuh ke langit-langit lah. Dia sad, sad, sad. Bila saya cuba cara Ustaz cakap ni, saya cuba sentuh lidah gigi kacip bawah dia bunyi tu jadi macam tak selesa lah untuk saya. Saya tak tahulah macam mana. Jadi macam mana Ustaz? Saya sad. Saya tak tahu. Saya cuba latih tadi pun rasa macam pelik. Baik. Siratal ladzi. Saya tak tahu, tak dengar bunyi dia sangatlah perbezaannya Ustaz. Baik. Apa yang saya sebutkan, makhraj huruf, tempat keluar ni bukan datang daripada saya. Cuma yang datang ni semuanya daripada Nabi SAW, daripada Nabi, para sahabat, para tabi'in, sehinggalah para alim ulama kita yang menyusun, yang mendapatkan sanad, yang belajar daripada guru-guru sampailah Nabi SAW, cara mereka sebut. Bagaimana keadaan lidah mereka, bagaimana sebutan Nabi SAW yang sampai. Kalau kita tengok matan yang menerangkan tentang tajwid, tentang makharijul huruf, merupakan tabi'in. Mereka ialah orang yang dekat dengan para sahabat Nabi SAW yang duduk di zaman Nabi, yang duduk di zaman para sahabat. Maka mereka tanya sahabat, bagaimana Nabi baca? Bagaimana Nabi sebut huruf sad? Bagaimana Nabi sebut huruf dad? Bagaimana Nabi sebut huruf ta? Maka dikarang kitab menerangkan bagaimana sebutan huruf tu. Contohnya, cara huruf sad tadi disebutkan ialah hujung lidah ditekan di belakang gigi kecil bawah. Memang payah. Saya pun masa mula-mula belajar tu, kita dah biasa sebut lidah Melayu, kita dah biasa sebut baca macam mana yang kita dengar betul, macam mana yang kita biasa dengar guru kita baca dan kita dengar betul pada bacaan kita, maka susah nak praktiskan, susah untuk kita ubahkan kedudukan lidah. Memang biasa. Hatta saya pun selalu juga sekarang ni pun kadang-kadang tersilap. Hatta sampai sekarang pun masih lagi kadang-kadang tersilap
kedudukan lidah. Bunyi adalah so. Lidah tu tidak diangkat. Yang terangkat tu ialah tepi lidah atau keadaan lidah tu menjadi bentuk macam mangkuk, macam longkang. Dan yang terangkat tu ialah pangkal lidah. So. Dia letak kat orang gigi. Dia macam mana cakap, benda tu susah kita nak tunjukkan sebab dekat dalam. Cuma hanya boleh dilatih dengan praktis. Saya pun payah nak dengar orang sebut betul atau salah atau keadaan lidah tu betul atau salah. Tapi pengalaman saya ambil sanad, talaqi yang guru, mereka tahu sebutan tu. Mereka tengok mulut kita, keadaan mulut kita dah tahu. Mereka tahu kita sebut salah atau betul. Itu lebih kepada pengkhususan untuk kita bertalaqi dan mengambil sanad. Itu nanti kita memang detail. Memang sangat detail. Cuma yang saya boleh sebutkan, yang saya boleh sarankan ialah kita cuba berlatih mengikut bagaimana yang Nabi baca. Yang nota yang saya bagi tu ialah ringkasan kepada matan tajwid. Dan matan tajwid tu daripada kita kata bukan kitab yang kecil, kitab yang besar, yang sangat besar. Cuma saya ringkaskan lah yang tu. Okay, cuba praktis insyaAllah. Mungkin mudah tak boleh, tapi lama insyaAllah boleh. Ya, terima kasih. Baik, sama. Baik, bermenangkan soalan tadi, bagi saya, kalau tanya saya, untuk kita sebagai orang awam ni, termasuk saya ni, sekurang-kurangnya kita boleh membezakan huruf dengan huruf yang lain. Contohnya huruf Shad, kita boleh bezakan sebutan Shad dengan huruf yang lain dan tidak tertukar huruf. Jangan jadikan huruf Shad tu macam huruf Waw, jangan jadikan huruf Shad tu macam huruf Sin, macam huruf Zai. Itu sudah memadai. Tapi sebagai kita ni orang yang berilmu, kita mempelajari hukum tajwid, kita mempelajari makharijul huruf, cara menyebut huruf, tempat keluar huruf, maka bolehlah kita praktiskan, cuba amalkan. Payah, memang payah. Saya sangat setuju payah. Nak suruh buatkan Fatihah pun mungkin payah. Tapi dengan latihan insya-Allah boleh. Baik, insya-Allah ada soalan lain sebelum kita terus kepada tadabbur Quran. Ustaz, lagi satu. Minta maaf kalau saya tanya banyak soalan. Tadi Ustaz ada buat penekanan dekat ayat kelima surah Al-Qari'ah tadi, dekat huruf Ain, ya, dekat kalimah kal-ainil. Kemudian pada ayat yang ke-7 pun ada lagi situasi di mana ada huruf Ain bertemu dengan huruf Ya. Fahuwa fi Ain. Tetapi bunyi dia macam ada sedikit perbezaan. Boleh Ustaz terangkan macam mana kita nak kenal bila kita nak buat penekanan yang lebih pada huruf Ain, ataupun memang sebutan dia sama saja, saya yang salah dengar. Baik, soalan yang baik. Baik, untuk penekanan pada huruf Ain pada dua-dua ayat ni adalah penekanan saya berbentuk contoh. Maksudnya saya tekan tu adalah berbentuk contoh. Kal-ainil manfuj. Bunyi dia sedikit berbeza sebab Ain yang pertama tu, ayat ke-6 tu dia bertemu dengan huruf mati. Maka bunyi dia Ain. Tapi yang satu lagi tu bunyi dia Ain. Sebab apa? Sebab dia dia memang betul-betul nipis. Maka bunyi dia pun sedikit berbeza. Ain yang ayat ke-7 tu dia tekan dengan huruf mad. Maka bunyi dia lebih rendah. Ain. Satu lagi lah Ain. Satu lagi saya tekan tadi sebab saya nak tunjukkan bunyi tadi, bunyi baris bawah tu jangan bunyi Ain. Bunyi adalah Ain. Ain. Sebab itu saya tekan. Untuk saya tunjukkan bunyi baris bawah tu. Jangan bunyi Ain. Bunyi Ain. Ain. Bunyi adalah Ain. Okey. Ada pun kalau pada ayat ke-7 pun, ayat ke-7 tu fahuwa fi Ain. Itu boleh tekan sebab apa? Sebab di awal kalimah. Kalau kita bunyi, kalau kita baca fahuwa fi Ain, fi Ain tu macam sama je bunyinya, seolah-olah macam tiada pengasingan antara kalimah fi dan juga Ain. Macam seolah dia macam satu kalimah. Jadi kita tekan sikit. Fahuwa fi aisyatir. Kan? Fahuwa fi. Tekan fi sebab satu kalimah. Ain satu kalimah yang lain.
Itu juga teknik tekan. Saya tak ingat lagi apa nama teknik tekan. Itu ingat, ni lupa dah. Apa nama teknik, bukan di teknik di salah satu dalam hukum tajwid tapi jarang dibahaskan. Itu sangat-sangat mendalam. Okey. Cuma kalau huruf ain bayi atas tu kita kena berhati-hatilah. Bunyi dia bukan a, bunyi dah a. A. Al-qari'ah. Bunyi dia a. Bukan tapi macam saya sebut tadi, untuk kita orang awam ni sekurang-kurangnya kita boleh membezakan huruf. Tak sebut huruf a. Al-qari'ah. Atau kita tak dengungkan ain. Al-qari'ah. Keluar kat hidung. Itu pun salah. Okey, huruf ain mesti tekan pada pertengahan kerongkong. Baik, Allah alam. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, ada soalan lain? Baik, insyaAllah kalau ada soalan kita teruskan pada malam ini, perbincangan pada malam ini dengan tadabbur surah Al-Qari'ah. Baik, surah Al-Qari'ah, surah yang sangat menarik, perbincangan yang sangat menarik, cerita sebesar-besar perkara sehinggalah kepada sekecil-kecil perkara. Allah sebutkan dalam surah Al-Qari'ah, yang mana kalau kita tengok latar belakang surah ini diturunkan kepada Nabi SAW pada awal kenabian. Antara tahun pertama kenabian sehinggalah tahun ketiga kenabian. Ketika Nabi berdakwah secara sir, surah ni dah diturunkan. Baik, apa asbabun nuzul surah ni? Tidak disebutkan asbabun nuzul. Kita kena tahu tidak semua surah ada asbabun nuzul. Ada surah yang datang dengan asbabun nuzul, ada surah hanya ayat yang datang dengan asbabun nuzul, tapi ada juga surah yang tiada asbabun nuzul. Cuma disebutkan bahawa asbabun nuzul ni adalah untuk memperingatkan manusia kesemuanya tentang pastinya berlaku hari kiamat dan pastinya berlaku apa yang disebutkan dengan yaumul hisab dan juga al-mizan yang akan disebutkan dalam surah ini. Dan surah ini juga ada kaitan dengan surah sebelumnya dan surah selepasnya, yang mana kaitannya sangat banyak dengan surah Al-Adiyat. Nanti kita akan tengok apa kaitannya. Dan juga kaitannya sangat banyak dengan surah Al-Zalzalah. Allah sebut tentang fa'amma man thaqulat mawazinuh. Dalam surah Al-Zalzalah juga sebut tentang mithqala dzarrah, tentang seringat atau sekecil-kecil amal pun akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dalam surah Az-Zalzalah Allah sebut macam mana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dalam surah Al-Qiyamah Allah sebut tentang فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Thaqulat, berat. Sekecil-kecil amalan pun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam surah Al-Adiyat Allah sebut وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Hatta dalam hati pun Allah tahu. Maka nanti dibincangkan surah ini. Dan kita dah sebut sebelum ni, surah ni adalah kaitan antara 4 surah. Dia bergabung ataupun dia berkait. Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah dan juga At-Takatsur. Cerita tentang hari kiamat. Cerita Allah sebut dalam surah Al-Zalzalah, cerita tentang hari kiamat. Allah sebut manusia ni dah ingat hari kiamat, tapi perangai manusia tetap sama. Maka perangai manusia ni Allah rakam dalam surah Al-Adiyat. Cerita lagi tentang hari kiamat dalam surah Al-Qari'ah, tapi perangai manusia tetap sama. Allah cerita dalam surah At-Takatsur. Baik, insyaAllah malam ni kita cuba mengambil pengajaran daripada surah Al-Qari'ah, yang mana kita boleh ambil 6 pengajaran daripada surah Al-Qari'ah ni. Saya kira yang pertamanya, daripada akronim nama surah ini iaitu Qari'ah. Yang pertamanya datang daripada huruf Q. Nama surah ini Qari'ah. Q yang pertama ialah nama surah itu sendiri, iaitu Qari'ah, merupakan malapetaka kiamat yang mengejutkan. Baik, kita kena tahu Al-Qari'ah merupakan salah satu daripada nama-nama hari kiamat. Kalimah Al-Qari'ah sendiri menggambarkan hari kiamat. Ada maksud Al-Qari'ah. Kalau kita tengok, banyak sekali nama-nama hari kiamat. Contohnya ialah As-Sa'ah. As-Sa'ah, waktu yang ditentukan. Bila? Sekarang ni belum lagi waktu yang ditentukan. Khusus
pada hari kiamat. Contohnya ialah as-sakhah. Fa idza ja'atis sakhah dalam surah Abasa. Cerita tentang suara yang memekakkan telinga. Itu gambaran kepada hari kiamat. Kita akan dengar suara yang memekakkan telinga. Kemudian al-hisab, yaumul hisab, hari perhitungan. Juga nama hari kiamat. Ataupun yaumut tanad, disebut dalam Quran yaumut tanad, iaitu hari panggil memanggil, saling memanggil. Mak akan panggil anak minta tolong, anak akan panggil mak, suami minta tolong isteri, isteri minta tolong suami. Disebut dengan yaumut tanad. Ada juga nama hari kiamat ni ialah yaumul qiyamah, hari berdiri. Qiyam maksudnya berdiri. Berdiri di mana manusia semua berdiri di padang mahsyar sebelum dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Al-Qari'ah? Dia salah satu nama hari kiamat. Al-Qari'ah maksudnya ialah dentuman yang kuat. Qari'ah atau qara'a maksudnya dentuman yang kuat. Kalau dalam istilah bahasa Arab, orang Arab sebut qara'a ni kalau ada satu aksiden, ada satu bunyi yang kuat. Contohnya berlanggar sesuatu yang menghasilkan bunyi yang kuat, maka disebut qara'a. Contohnya bas bertemu lori, bunyi dentuman yang kuat, boom, maka disebutkan dengan qara'a. Ataupun kalimah qara'a ni digunakan pada waktu malam yang mengejutkan manusia. Tengah tidur, tiba-tiba ada orang datang ketuk pintu rumah. Sampai kita tak selesa, selagi mana kita tak bangun dan tengok siapa yang ketuk pintu. Itu namanya qara'a, mengetuk. Dentuman yang mengetuk, yang mengejutkan. Namanya ialah Al-Qari'ah. Apa yang menariknya dalam ayat pertama ni, Allah sebut Al-Qari'ah. Bayangkan hanya satu perkataan yang Allah sebut menunjukkan kepada satu bunyi yang sangat mengejutkan. Seolah-olah macam ada perkara lain yang Allah nak sampaikan, tapi Allah sebut satu perkara sahaja, iaitu hari dentuman yang sangat dahsyat dan mengejutkan. Dan ini adalah cara Allah nak memanggil orang untuk dengar apa yang Allah nak sampaikan dalam surah ini. Seolah-olah kalau kita boleh gambarkan, contohnya ada kebakaran yang berlaku, kita nak panggil orang dengan sangat cepat dan mengejutkan, kita pun akan ada yang panik, maka kita akan sebut api, api, api. Tapi orang tak faham, kenapa sebut api? Orang bukan tak faham, orang mesti faham. Maksudnya ada api. Tapi kita tak akan sebut, tolong ada api, kebakaran, rumah terbakar, gas meletup. Kita tak akan cerita panjang. Kita akan sebut api, api, api. Kita akan panggil dengan satu signal, satu kata-kata yang orang faham, yang orang tertanya-tanya dan orang pun bertindak. Maka Allah gunakan dengan kalimah Al-Qari'ah, dentuman yang dahsyat dan mengejutkan. Mal Qari'ah, ta'ajub. Ma tu ialah ma ta'ajub. Maksudnya ialah satu perkara yang bila orang dengar berlaku hari kiamat, berlaku dentuman tu, maka orang pun tertanya-tanya. Orang pun tertanya-tanya, bunyi apa tu? Kenapa? Sebab bila berlaku hari kiamat, maka akan berlakulah banyak sekali pelanggaran. Banyak sekali pelanggaran. Dan nanti kita tengok dalam ayat keempat dan kelima tu apa yang berlaku sebenarnya pada hari kiamat. Dalam surah Al-Qari'ah Allah sebut dua perkara saja. Tapi dalam surah lain, contohnya surah Idza Syamsu Kuwirat, surah Idza Sama'u Fatarat, surah apa lagi? Surah Takwir. Idza Syamsu Kuwirat, Idza Sama'u Fatarat. Surah apa lagi sebelum tu? Selepas tu Allahumma shalli ala Muhammad. Semuanya cerita tentang hari kiamat. Itu Allah cerita panjang lebar. Surah Waqi'ah, Idza waqa'atil waqi'ah. Cerita panjang lebar tentang hari kiamat. Baik. Maka Allah sebut mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Dengan cara apa dan bagaimana kamu mengetahui al-qari'ah itu? Baik, satu kita dengar dentuman yang kuat. Itu menandakan bahawa berlakunya hari kiamat. Dan masa itu kita akan menjadi takut. Mendengar dentuman sahaja kita telah menjadi takut. Kenapa? Sebab dentuman itu tidak berhenti-henti. Bunyi letupan itu tidak berhenti-henti sampai Allah rakam dalam ayat yang lain.
yauma yaj'alul wildana syiba. Menjadikan manusia ni takut sehingga kan kanak-kanak mendengar dentuman ini menjadi beruban rambut. Bayangkan pada hari kiamat, ketika itu bila ada kanak-kanak mendengar bunyi hari kiamat, dentuman hari kiamat, kedahsyatan hari kiamat, maka rambut yang hitam kanak-kanak pun akan jadi beruban. Dan ketakutan tu ketika hari kiamat ni sampaikan ibu yang mengandung pun akan menggugurkan anaknya. Wa tada'ul mawazin wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Maksudnya menggugurkan kandungan ibu yang mengandung. Dia pun tak nak mengandung, tak nak ada bayi dalam perut dia. Itu sebab apa? Sebab sangat menakutkan. Baik. Maka Allah sebut wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal ahnil manfush. Apa yang berlaku? Pengajaran yang kedua ialah Allah cerita alam ni akan total loss, kemusnahan yang total, kemusnahan yang mutlak. Yang kedua, pengajaran yang kedua ialah alam mengalami kemusnahan yang total. Kalau selama ni kita tengok kemusnahan alam tapi bukan kemusnahan yang total, kemusnahan yang sementara. Bagaimana kalau ada gempa bumi, bagaimana dulu kita ada tsunami di Indonesia, kita tengok kemusnahan tu berlaku. Tapi kemudian jadi balik bangun balik bandar tersebut. Tapi kali ini kemusnahan di total. Allah sebut yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Bagaimana keadaan manusia ketika itu? Allah sebut an-nas kal farashil mabsus. Seperti kelkatu yang berterbangan. Ada yang sebut kelkatu, ada yang sebut farush ni ialah belalang. Dalam ayat yang Allah sebut tentang belalang. Allah sebut ka'annahum jaradum muntashir. Kalau kita lalu dekat kawasan yang berumput atau ada lalang, kita tengok belalang terbang tanpa ada tujuan. Yang penting dia terbang, dia keluar. Begitulah juga dengan kalkatu. Farosh ni maksudnya kalkatu. Baik, kalau kita perhatikan sifat kalkatu ni, dia terbang tanpa ada tujuan. Dia hanya akan cari tempat yang bercahaya. Kalau kita buka lampu, dia duduk situ. Tapi apa tujuan duduk kat lampu tu? Dan kalau kita tengok, kalau kita perhatikan, adakah lampu tu menjamin keselamatan dan menjamin kehidupan kepada kelkatu? Tidak. Kalau kita perhatikan, bila kita buka lampu, kita biar sampai siang, pagi esok bersepah kelkatu di atas lantai. Sebab apa? Sebab kelkatu tiada tujuan. Allah sebut farashil mabthus. Al-mabthus ni maksudnya ialah terbang tanpa tujuan dan saling langgar. Berlanggaran. Manusia akan pergi mencari tempat, masa tu masing-masing sibuk dengan diri masing-masing, dan masa tu kita terlampau sibuk sampai kita langgar orang, tak hiraukan orang, tak tengok orang. Itu maksudnya farashil mabthus, berlanggar sama sendiri. Dan apa pula yang berlaku kepada gunung? Wa takunul jibalu kal aihnil manfush. Kalimah aihni ialah merupakan bulu atau kapas. Kalau kita tengok dalam tafsir disebutkan ahin ini merupakan bulu kapas, bulu kambing, yang mana bila diambil bulunya, dihentak-hentak bulu yang disiat ataupun dilapah daripada daging, daripada badan kambing tersebut, bulu tu diambil untuk dijadikan pakaian, maka dihempuk-hempuk, maka keluar bulu-bulu yang halus berterbangan, maka itu disebut dengan ihni. Ihni itu maksudnya adalah bulu-bulu yang sangat halus. Allah sebut wabussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Seolah-olah jadi macam batha. Fakanat haba'an mumbatha. Maksudnya haba' itu maksudnya debu yang berterbangan. Bayangkan gunung yang Allah jadikan ni sebagai pasak bumi, sebagai tiang bumi. Kita kena tahu bumi ni menjadi kuat, menjadi kukuh kerana adanya gunung. Saya tak ingat ada satu istilah sains yang dikaji berdasarkan ayat Quran yang menyebutkan bahawa gunung ni ialah pasak bumi, ialah tiang kepada bumi. Allah sebut alam naj'alil ardha mihada
wa takunul jibalu autada. Wa takunul jibalu autada. Allah jadikan bumi ni, Allah jadikan gunung tu sebagai autad, sebagai pasak dia, sebagai gunung. Saya tak ingat ada satu istilah yang saintis kaji yang merujuk kepada gunung ini sebagai pasak bumi. Bayangkan gunung ni yang selama yang kukuh, manusia silih berganti, tapi gunung tidak berganti, masih lagi sama. Kalau kita pergi di Mekah tu, gunung batu tu memang masih lagi sama. Kita bukan sebut gunung pasir. Gunung pasir kalau kita pergi padang pasir memang berubah bentuk dia. Tempat dia pun berubah-ubah. Tapi kita sebut gunung batu yang menjadi pasak kepada bumi ni, dia tidak berubah. Maka Allah sebut dalam ayat ni, wa takunul jibalu kal ainil manfush. Bayangkan gunung pun berterbangan. Kalau saya rujuk kepada tafsir yang disebutkan dengan tafsir Allahumma shalli ala Muhammad, disebutkan oleh almarhum Buya Hamka, dan tafsirnya tafsir Al-Azhar menyebutkan bahawa gunung ni meletus seolah-olah macam seluruh gunung mengeluarkan gunung berapi, mengeluarkan lava, dia meletup kemudian hancur gunung tu. Itu yang disebutkan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya. Maka alam mengalami satu kemusnahan yang kekal selama-lamanya. Cuma dalam ayat ni Allah sebut tentang gunung yang paling besar yang kita nampak di atas muka bumi dan apa yang berlaku kepada manusia itu sendiri. Allah tak sebut apa yang berlaku pada bintang, Allah tak sebut apa yang berlaku pada langit. Dua ayat ni saja telah menggambarkan dahsyatnya berlakunya hari kiamat. Baik, itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga ialah R merujuk kepada rahsia sebesar zarrah pun akan didedahkan dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam ayat dia, faman ya'mal mithqala dzarratin, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Allah kata timbangan, Allah kata beruntunglah siapa yang timbangan kebaikannya berat. Baik, cerita tentang timbangan, cerita tentang al-mizan, timbangan ni banyak sekali maksud al-mizan. Maksudnya banyak tafsiran tentang al-mizan. Bagaimana timbangan itu dihitung? Ada sebahagian yang menyebutkan bahawa amal sahaja ditimbang. Ada sebahagian yang menyebutkan bahawa manusia itu ditimbang. Ada hadis yang menyebutkan tentang apa yang kita buat tu ditimbang. Ada hadis yang menyebutkan bahawa manusia itu ditimbang. Dalam satu hadis menyebutkan tentang kalimah la ilaha illallah. Siapa yang menyebutkan la ilaha illallah, itu kalimah tauhid, maka timbangannya berat. Menjadikan timbangannya berat. Ada satu hadis menyebutkan tentang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ringan di bibir tapi berat di al-mizan, pada timbangan. Itu Nabi sebut. Ada juga hadis daripada Allah bin Mas'ud, ketika Allah bin Mas'ud ambil wuduk, maka diselak betis, nampak betis, diselak kaki nampak betis. Maka para sahabat tergelak, ketawa melihat betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Maka Nabi tanya, mimma tadhakun, apa yang menyebabkan kamu ketawa? Maka kata para sahabat, kami melihat betis Abdullah bin Mas'ud ni ringan. Betis Abdullah bin Mas'ud ni kecil. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah bahawa betis Abdullah bin Mas'ud ditimbang di akhirat nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Itu dua pendapat. Baik, nak sebutkannya, sebesar-besar perkara atau sekecil-kecil perkara pun Allah timbang. Timbangan Allah ni macam mana? Pertama ialah precise, maksudnya teliti, terperinci. Yang keduanya ialah adil. Allah sebut wada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kalau ada satu kebaikan, yang pertama Allah sebut fala tuzlamu nafsun syai'a, Allah tak zalim. Maka Allah tu adil.
Dan Allah sebut kalau ada satu kebaikan mithqala dzarratin min khardalin ataina biha, bawa pada saya, bawa pada aku. Kalau ada sebesar zarah amalan, maka Allah kata bawa bertemu Allah Subhanahu wa taala, bawa. Jangan sorokkan. Saya minta maaf tuan-tuan. Tiba-tiba tertutup kamera. Minta maaf. Baik, bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kepada rahsia yang sekecil-kecil perkara pun Allah akan tahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kaitan kepada fa amma man thaqulat mawazinuh wa amma man khaffat mawazinuh. Yang baik berat ditimbang, yang berat pada buruk juga ditimbang. Kita Allah sebut dalam surah Al-Adiyat, wa hussila ma fis sudur, dan Allah dapat mengetahui bukan amalan yang nampak secara zahir, bahkan dalam hati. Kita niat saja Allah telah nampak dan Allah telah tahu. Itu bukannya kita kata perkara yang kita buat sekecil zarah, tapi niat pun Allah tahu. Itu pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang keempat ialah iaitu implikasi amalan pada timbangan al-mizan. Baik, implikasi ini merujuk pada ayat yang ke فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Baik, Allah sebut kalau orang tu berat timbangannya, kebaikannya, maka kehidupannya akan jadi radiyah, senang lenang. Tempatnya diletakkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berat, wa amma man khaffat, adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya ialah neraka hawiyah. Itu impak kepada amal kebaikan kita. Impak kepada apa yang kita buat di atas muka bumi ni. Maka tempatnya Allah dah tentukan. Berat amal kebaikan, maka tempatnya dalam syurga. Ringan amal kebaikan, maksudnya berat amal kejahatannya atau amalan buruk dia, maka tempatnya dalam neraka. Itu jelas. Bagaimana Allah timbang, Allah saja yang maha mengetahui. Ada yang menceritakan tentang bagaimana dia bentuk mizan. Ada yang menceritakan bahawa al-mizan ni ialah perkara yang subjektif. Maksudnya bagaimana neraca Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sebut yang pertamanya ialah Allah akan teliti setiap amal yang kita buat. Maksudnya al-mizan tu pada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan teliti, Allah akan tengok mana amal baik, mana amal buruk. Allah sendiri akan teliti. Kemudian Allah akan beri sebaik-baik pembalasan berdasarkan apa yang kita buat. Yang keduanya ialah disebutkan ada alat timbangan, seolah-olah macam penimbang yang akan menimbang. Bagaimana rupanya wallahu taala alam. Itu juga di luar pengetahuan kita. Cuma ada pendapat ni lah berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. Baik, cuma nak sebutkan impak kepada amal kita. Buat baik, maka tempatnya aisyatur radiyah, kehidupan yang senang lenang. Tapi kalau buat sikit amalnya, maka tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nak ceritakan tentang orang yang sedikit amal ni, sedikit amal kebaikan ni adalah seburuk-buruk orang. Sebab apa? Sebab banyak sekali amalan yang boleh memberatkan timbangan. Banyak sekali amalan yang Nabi sebut yang memberatkan timbangan. Seperti mana yang kita sebutkan tadi. Dan ada orang amalannya banyak, tapi mungkin ikhlasnya tak ada. Maka menyebabkan atau menjadikan amal ringan. Itu kita pernah sebut sebelum ni. Kita berniaga bukan pada Allah. Kita berdagang amal kita ni bukan pada Allah. Kita dagang pada manusia. Kita dagang pada jawatan. Kita dagang pada habuan. Maka itulah yang kita akan dapat. Hilang keikhlasan. Hilang lillahi ta'ala tu. Maka jadilah kita orang yang muflis, yang rugi. Amal dia ringan. Ada pun macam tu kalau kita tengok. Sebenarnya banyak sekali amal yang memberatkan timbangan. Dalam bab amalan ni,
Satu amal yang kita buat jadi 10. Ada yang jadi 10, ada yang jadi 70, ada yang jadi 100, ada yang jadi 700. Maka Allah melipat gandakan. Allah melipat gandakan amal kita. Allah sebut ad'afan kathira. Balasannya banyak, lipat gandanya banyak amal kebaikan. Tetapi kalau dosa buat satu ditulis satu. Maksudnya apa? Orang yang memang ringan timbangan amalannya, maksudnya apa? Maksudnya sangatlah sikit amalan yang dibuat. Sampai tidak mampu memberatkan timbangan kebaikan dia. Jadi pengajaran yang kelima ialah amalan yang memberatkan timbangan. Banyakkan amalan yang memberatkan timbangan dan ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan amalan yang memberatkan timbangan. Banyak sekali amalan dari kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Dan amal-amal yang lain, yang penting ikhlas. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir sekali, pengajaran yang terakhir ialah H, iaitu hawiyah, neraka yang menggerunkan. Baik. Neraka yang menggerunkan ini ialah hawiyah, Allah sediakan untuk orang yang ringan timbangan dia. Ringan timbangan kebaikannya atau berat timbangan keburukan dia. Timbangan keburukan lebih berat berbanding kebaikan. Tadi kita ceritakan, amal kebaikan ni sepatutnya boleh dapat lebih berat berbanding amal keburukan. Sebab banyak sekali fadilat-fadilat atau fadail amal untuk yang boleh kita amalkan untuk memberatkan timbangan. Tapi macam mana boleh jadi ringan? Maka Allah sebut fa ummuhu hawiyah. Maka tempatnya ialah neraka hawiyah. Kalau kita tengok ayat yang ke-10 ni, ayat ke-9 ni, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah hawiyah. Ibu ni merujuk kepada tempat. Ada ulama menyebutkan kenapa Allah gunakan fa ummuhu. Sebab ummuhu tu maksudnya ialah bila orang dicampakkan dalam neraka, maka yang jatuh dulu ialah ra'su. Ra'sihi, disebutkan ra'sihi, maksudnya kepala dia akan jatuh dulu ke dalam neraka Allah SWT. Maka disebut fa ummuhu, tempat kepala yang akan jatuh dulu. Ada yang menyebutkan bahawa seolah-olah fa ummuhu hawiyah ialah seolah-olah seperti ibu menggenggam anaknya atau memegang anaknya. Neraka ni seolah menggenggam mangsanya, menggenggam ahli neraka ni, dia tak nak lepas. Fa ummuhu hawiyah. Dan bagaimana neraka hawiyah tu? Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah. Bagaimana kamu nak mengetahui neraka hawiyah tu selain di dalam? Neraka ni dia bukan macam bilik kosong, tidak. Dia adalah satu lubang. Yang mana Nabi SAW menyebutkan bahawa perjalanan dalam lubang neraka tu, kita dicampakkan dalam lubang neraka, nak sampai ke dasar, nak sampai ke bawah dasar neraka tu, mengambil masa perjalanan 70 tahun. Kalau kita jatuh tingkat 10, jatuh tingkat 5 pun mati, dah jatuh di tingkat yang tak tahu tingkat berapa, tapi perjalanan tingkat tu mengambil masa 70 tahun. Allah sebut, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bukan sahaja dalam, bukan sahaja dahsyat, bukan sahaja digenggam, dipegang ahli neraka ni, tapi Allah kata apinya hamiyah, dipanaskan dan berterusan dipanaskan. Allah sebut narun hamiyatun. Kalimah tun tu satu merujuk pada taukid, panas yang sangat panas. Yang keduanya merujuk kepada pengulangan. Dipanaskan, dipanaskan, dipanaskan sampailah dimasukkan manusia ke dalam neraka tersebut. Allah Ta'ala alam. Baik, ada soalan? Patutlah. Baik, ada soalan? Tadi Ustaz cakap dengan beberapa surah yang nanti hari kiamat ni kan? Ya. Yang ini dahulu yang lebih
awal Ulang balik, tak dengar. Lagi? dahulu, surah yang mana dahulu yang menceritakan pasal hari kiamat ni, dan berapa surah-surah yang terlibat. Tak dengar. Sekali. Dia macam bunyi bising je. Saya type lah, saya type. Kaitan. Ada siapa yang dengar? Minta maaf, saya tak dengar. Kejap, dia kata dia type soalan dia. Mungkin dia ada audio problem. Sementara Hadi type tu Ustaz, saya pun ada nak tanya juga, tapi jawab soalan Hadi dululah. Baik. Kalau dalam surah ni disebut mengenai timbangan. Yang saya faham lah, ini mungkin saya salah faham ke apa. Yang perlu melalui timbangan ini adalah orang-orang Islam. Mana orang-orang kafir terus ke neraka, betul? Saya tak Betul. Okey. Jadi timbangan ini yang disebutkan memang untuk orang-orang yang beriman lah sebenarnya, ataupun Ya. orang-orang Islam Ya, yang betul. percaya pada Allah. Dan jadi ini merujuk kepada amalan, timbangan amalan pada orang-orang Islam. Betul? Betul. Ya, okey. Saya nak cakap. Jadi memang ayat ini, surah ni memang ditujukan kepada orang-orang Islam lah, orang-orang beriman lah. Ya. Ya, okey. Baik. Saya ulas sikit tentang timbangan tadi. Baik. Sebelum manusia ditimbang, dia ada satu syarat yang menjadikan seseorang tu layak untuk ditimbang atau tidak timbang. Kalau kita tengok dalam Quran, dua perkataan ini tidak pernah dipisahkan, iaitu amanu wa amilus solihat. Beriman kemudian beramal soleh. Maksudnya ialah tiket yang pertama mesti beriman. Seseorang tu hendak dihisap, hendak ditentukan mana tempatnya syurga atau neraka, maka yang pertama mesti iman. Iman ni ialah perkara yang ada dalam hati kita. Keyakinan kita, i'tiqad kita. Percaya pada Allah, beriman pada Nabi SAW, beriman dengan hari kiamat, itu semua berkaitan dengan iman. Yang keduanya adalah amal soleh. Ada orang beriman tapi tidak beramal soleh, tetap akan dihisap. Tapi kalau dia beramal soleh tapi tidak beriman, maka tempatnya confirm. Maksudnya tiada iman, tidak meyakini tapi melakukan amal soleh, melakukan sedekah, buatlah apa sekalipun amal kebaikan, maka tiada tempat lain melainkan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Soalan Tuan Hadi tadi dah tulis ya? Ada kat chat. Dah ada kat chat tu. Soalan dia, berapa surah yang berkaitan hari kiamat? Surah Al-Qari'ah ni surah yang awal mengenai kiamat atau ada yang lebih terdahulu mengikut urutan? Baik, itu soalan Hadi. Baik. Soalan yang baik. Berapa surah berkaitan hari kiamat? Kalau tanya saya, banyak sekali surah yang berkaitan hari kiamat. Dan kalau kita tengok dalam suratul Fatihah, walaupun tidak disebutkan tentang hari kiamat atau tiada nama tentang hari kiamat, tapi disebutkan Yaumuddin, Malik Yaumiddin, juga menceritakan hari kiamat. Tapi menceritakan tentang khusus peristiwa hari kiamat tu tak ada. Tapi kalau kita tengok setiap surah, mesti ada menceritakan tentang hari kiamat atau menyebut tentang hari kiamat. Menceritakan tentang khusus tak ada. Tapi mengaitkan dengan hari kiamat ada. Kalau tanya saya, surah atau nama surah yang lebih khusus, nama surah yang menyebutkan tentang hari kiamat ni ada 7. Nama surah tu sendiri menyebutkan tentang hari kiamat. Dan kisah dalam tu tentang hari kiamat ada 7. Antaranya ialah Waqi'ah, antaranya Qari'ah, antaranya Ghashiyah, antaranya Zalzalah, antaranya Al-Haqqah, antaranya adalah At-Taghabun. Satu lagi cukup kot. Pertama tadi ialah Al-Waqi'ah, At-Taghabun, Al-Haqqah,
Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah, Al-Zalzalah. Kalau nama surah yang khusus. Tapi selain daripada itu, banyak sekali. Baik, surah Al-Quran ni surah awal mengenai kiamat atau ada lebih terdahulu? Baik, kalau kita tengok dalam sejarah penurunan surah, ulama tidak sepakat dalam sudut bila exact kita kata masa yang sebenar turun. Di mana ada surah yang disebutkan Makiyah, ada surah sebahagian di Madaniyah, dan sebahagian surah yang turun sebahagian di Mekah, dan sebahagian turun di Madinah, ada surah yang turun kemudian. Macam surah Al-Qari'ah ni, yang saya banyak tunjuk tafsir, disebutkan antara yang terawal turun. Bila disebutkan tahun pertama kenabian hingga tahun ketiga kenabian. Waktu yang spesifik tak ada. Sebab asbabun nuzul yang menjadi cerita atau menjadi kisah sebab turun surah juga tiada. Maksudnya ialah surah ini turun pada Nabi mengingatkan manusia umumnya tentang peristiwa hari kiamat dan juga tentang al-mizan, timbangan. Okay, wallahu alam. Mungkin kalau tuan-tuan ada dapatan, ada carian, boleh kongsikan insya-Allah. Baik, saya harap menjawab. Ada soalan lain? Baik, insya-Allah kalau tak ada soalan, insya-Allah kita akhiri majlis kita insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang semua yang mendengar pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil sedikit manfaat, kita dapat ambil pengajaran daripada surah ini dan dapat memberikan kita kesedaran tentang pentingnya kehidupan selepas kematian. Ramai orang sedar tentang kematian, tapi ramai orang yang tak sedar dan tak faham tentang kehidupan selepas kematian. Kita takut kepada kematian, sepatutnya kita lebih takut kepada kehidupan selepas kematian. Bila kita tahu ada kehidupan selepas kematian, maka persiapan kita dekat dunia ni lebih kuat lagi, lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Sebab apa? Sebab kehidupan yang sebenar adalah selepas mati. Kita takut nak mati. Ramai orang takut nak mati. Dan ramai orang percaya mati tu. Tapi kehidupan selepas mati tu tak ramai yang takut. Dan tak ramai yang bersedia. Baik, insyaAllah mudah-mudahan dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini. InsyaAllah. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, aku end to all. Okay. Okay, Assalamualaikum. Salam. Sekejap. Dengar aku. Kejap. Siap.